Tunjuk sama. Oh, sekejap. Nampak, nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung pengajian kita dalam buku Khurafat Tahyul dan Mistik di Alam Melayu. Okay. Tajuk malam tu, faham alam dan makhluk gaib di alam Melayu sebelum kemunculan konsep agama. Okay, apa yang kita akan bincang, tuan-tuan, kita melihat sebelum kedatangan mana-mana agama di alam Melayu, seperti mana kita dah cerita pada minggu yang sudah, 2 minggu yang sudah, sesiapa pun manusia akan mengalami 5 jenis ujian. Maka walaupun agama belum sampai, dan bagaimana keadaan masyarakat kita menghadapi situasi saat ya, yang kita akan lihat, okay? Yang juga diterapkan dalam movie, dalam drama Melayu, dan sampai hari itu pun benda yang terus ada dalam drama-drama TV tanpa kita sedar. Dan kita lihat juga kena perbincangan berkenaan dengan khurafat tu turut ada dalam bidang ilmiah, yang mana disampaikan oleh di kalangan agamawan kita yang mungkin ada yang belajar di sebelah Eropah, dan bagaimana isu-isu tentang khurafat sampai ke barat. Dari sini benda tu datang. Sehingga ada sebahagian agamawan mutaakhirin yang bangkit untuk membetulkan serta mengkritik keadaan. Okay. Dan kita akan juga lihat beberapa contoh ataupun sejarah yang membuktikan kehadiran agama-agama sebelum Islam yang menambah garam pada perkara-perkara kefahaman-kefahaman yang sedia ada. Dan last point kita akan cerita juga, macam ni sesebuah agama datang pada satu negara dalam bentuk pemerintahan, dan macam ni amalan khurafat tahyul mistik ini berevolusi. Berevolusi dalam arti kata lain, macam ni tidak tu coba masuk dalam kefahaman agama. Kena boleh berlaku macam ya. Sedangkan Islam datang dengan akidah dan fiqh. Tetap berlaku macam ya, tuan-tuan. Okay? Dan cerita-cerita tentang alam-alam roh, yang merupakan cerita yang sangat popular di alam Melayu. Bila keluar malam Jumaat, cerita hantu lah. Dan sangat
sangat ditunggu-tunggu. Why? Sedangkan perkara-perkara berkaitan dengan alam roh, alam malakut dan sebagainya, wajib kuncinya datang daripada Allah dan Rasulnya. Tapi ada cerita-cerita yang datang bukan dari Allah dan Rasul, orang kita tetap juga terima. Istilah-istilah yang seperti malik, tulah, orang teribadi, terus subur dalam alam Melayu. Walaupun kita konkuit dari masjid, walaupun kita dah ke Mekah berkali-kali, tapi benda itu terus menjadi amalan kita. Jadi kita akan kupas sikit-sikit dan pelan-pelan lah, slow-slow, supaya kita dapat tahu di sini puncanya. Dan kita akan coba betulkan. Sebab kadang-kadang kita pun tidak dapat nak, sebahagian kita pun tidak dapat nak trace. Betul kata khurafat, sedangkan yang ngembaknya ustaz, yang ngembaknya imam, benda tu timbul. Bahkan waktu saya kecil-kecil dulu, macam kamu untuk orang yang pernah tinggal di tempat yang jauh, dulu jauh lah kapitnya. Benda nak mantu setan tu benda yang biasa. Jadi macam ni nak. Waktu ustaz pun sadar, si kami, ada seorang kali ustaz zamannya, ia pun bila sebut kapit tu kata orang tempat jin bertendang. Mana ustaz yang bola-bola tikam kapit nun. Kena saya tahu bila saya duduk di Kuching baru saya tahu. Oh, padahal kapit tu macam orang tadi Pulau Jejak. Orang si pakai tikam saja. Jadi kita nanggap benda tu pun terus berkembang lah, subur tuan-tuan. Okay? Jadi insyaAllah kita akan coba kupas satu persatu. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ia antara yang kita akan bincang malam tu sebagai satu sinopsis awal supaya kita akan dapat nangga ke sini ceramah yang saya kembak tu apa yang saya nak kupas. Jadi tadi saya sempat membuka beberapa buku, buku-buku yang ada sebahagiannya kelak saya akan kongsikan juga. Buku yang ditulis oleh Jabatan Mufti Pulau Pinang. Garis panduan, khurafat, azimat, bomoh, kelak akan saya kongsi. Ada juga soal jawab tentang perkara-perkara khurafat dalam akidah. Dan ada juga ditulis oleh seorang yang agak terkenal, Dr. Aizam Mas'ud, seorang ahli panel pakar akidah JAKIM, pun turut menulis perbincangan yang berkaitan dengan khurafat dalam kalangan umat Islam. Saya akan kongsilah. Okay. Tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, suka untuk saya mengulang firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Baqarah 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Untuk makluman yang ada dalam online, sekarang kita berada di Masjid Ikhwanul Islam Sukma Kuching. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sadaqallahul azim. Maksudnya, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh. Ia percobaan pertama. Rasa khauf. Dan merasai kelaparan. Ujian yang kedua. Dan yang ketiga, dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda. Yang ketiga. Dan jiwa serta hasil tanaman, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Okay, jadi 5 benda yang menjadi ujian pada semua manusia, sama ada telah datang Islam atau pada kita sebelum datang Islam, pada kita agama-agama yang seperti Hindu, Buddha. Kalau tuan-tuan sampai belajar sejarah kerajaan Langkasuka, kerajaan Sriwijaya, Majapahit, banyaknya pun peninggalan-peninggalan. Dan sama ada ia menambah baik ataupun sebaliknya. Okay. Yang pertama, sedikit perasaan takut. Yang kedua, merasai kelaparan. Yang ketiga, berlakunya kekurangan. Kalau kita akan lihat, perkara-perkara inilah menyebabkan daya kreativiti manusia zaman dahulu bangkitlah. Macam ni kita berdepan kelaparan. Contohnya, contoh sebelah orang yang sebelah pesisir, akan mula puja pantai.
Mun si puja pantai tu, kelak pantai marah, si dapatlah kita ikan. Diuji dengan kelaparan. Siapa yang bertanam padi sebagainya, ada semangat padi. Kelak antara contoh lah. Benda tu diuji. Nah, tanam padi si jadi. Tanam padi si, something wrong tu. Nah, dah kahwin 5, 6, 7 tahun. Si jauh beranak. Agak korang pandai. Jaga. Dia sianya. Malah selalulah berlaku macam ni anak. Mandi bunga lah. Minta puja tu. Macam-macam berlaku. Perasaannya benda tu memang wujud dalam masyarakat kita wujud. Sebab ni diuji. Bila berlaku macam tuan-tuan, bila kita nasihat macam apa? Kita okey ustaz, anak kami tu saya anak, apa perasaan kami? Tengah kita. Benda ini berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang-orang Ansar yang menerima Islam diancam oleh orang-orang Yahudi. Apa kata sidaknya? Bila Islam datang pada kita orang, tidak akan ada anak yang lahir. Betul tuan-tuan, 22 bulan. Tak ada anak pun yang lahir di Yathrib ketika itu. Sehingga lahirlah bayi Islam yang pertama yang bernama Abdullah ibn Zubair. Anak kepada Asma binti Abu Bakar. Diuji. Boleh berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia adalah ujian. Okey? Jadi itu punca tuan-tuan. Sebelum kita pergi lebih lanjut. Bila ujian-ujian tu ia datang kepada siapa sahaja. Kalau tuan-tuan pernah dengar, siapa kata orang biasa, ustaz pun kena juga. Bila tekanan ipuk, kau dah kahwin 10 tahun, sikan saya ada anak. Hari-hari orang tekan. Pam. Bila cerita ajak kahwin, ada anak. Kahwin, ada anak. Kita dah 10 tahun, kahwin siap ada anak. Akhirnya, imannya tipis, last bubus. Berjumpa akhir dengan bomoh. Itu bukan kisah bulat tuan, berlaku di kalangan ada seorang ustaz berlaku. Apa kata bomoh? Kau cari mayat seorang perempuan yang meninggal lahir bungas katanya. Kau ambil nyapu rambut. Macam lah amalannya disuruh oleh bomoh. Kenapa tuan-tuan? Nak dapat anak. Bukan orang biasa tuan-tuan, ustaz yang belajar daripada Mesir, Al-Azhar Mesir. Bukan orang kampung. Turut diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul semua kita. Allah dalam Quran, ahasiban nasu an yutraku. Jangan katakan kamu beriman kalau kamu tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kita tu akan mendapat ujian. Ada orang yang bertahan menjaga imannya. Allah dalam Quran, Allah tidak mengubah nasib sesuatu kaum sehingga kaum itu sendiri mengubahnya. Kalau tuan-tuan lihat dalam tafsir, ayat ini bermaksud kita ini lahir tuan-tuan dengan Islam. Yang ngubah kita tu kurang tebal Islam, keluar daripada Islam, patuh Islam adalah diri kita sendiri. Bukan orang lain. Okey? Jadi, kata penulis kitab, cuba kita semua membayangkan. Kita berada di waktu sebelum Islam hadir. Sebelum zaman Hindu, sebelum zaman Buddha, atau lebih tepat pada zaman itu mana konsep agama belum lagi berkembang. Macam ni reaksi, respon, pemikiran manusia pada zaman itu yang berhadapan dengan 5 ujian tadi. Ketakutan, kelaparan dan seterusnya. Yang Tuhan wajibkan buat manusia itu. Kita secara umumnya, secara jelasnya berasa beruntung sebab kita lahir di tempat yang terdapat pengajaran-pengajaran Islam. Kita tahu siapa Tuhan kita, apakah hakikat alam, makhluk alam gaib. Semua ini berpandukan wahyu Allah Subhanahu wa taala, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga disebut sebagai sunnah. Atau paling tidak pun orang-orang yang hidup pada zaman Buddha dan Hindu, saya tidak mengatakan yang terbaik, sekurang-kurang mereka ada panduan.
7 pegangan dalam kitab Hindu. Dalam kitab Buddha. Dalam Hindunya ada kitab Mahabharata. Ada panduannya. Walaupun kita tidak bersetuju dengan banyak perkara-perkara dalam agama mereka, tetapi sekurang-kurang ada panduan. Tetapi perkara ini tidak berlaku dengan datuk nenek moyang kita yang dulu mari. Tahun 17,000 lebih dulu kah? Dan kita boleh katakan golongan ini yang tu saya nak cerita sikit macam ni boleh sampai pada kita, tuan-tuan. Ada lagi isu-isu lain lah. Saya akan sebut. Tu antara awalnya. Yang kita sebut sebagai golongan ini, golongan pagan. Paganism. Bagaimana golongan ini berhadapan dengan ujian yang silih berganti. Ingat tuan-tuan, ujian itu tidak hanya datang pada orang Islam. Ujian itu datang kepada semua manusia. Sebab Nabi SAW bukan datang untuk umat Arab aja. Rahmatan lil alamin. Rahmat pada seluruh alam. Jadi, perkara ini menjadi perbincangan awal dalam buku yang kita nak lihat ni. Jadi, secara semula jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan ada akal. Dengan ada roh. Dengan kedua-dua anugerah tersebut, manusia akan belajar dan berkembang. Kadang-kadang bila ada anak-anak kecil nego, tuan-tuan, bila nak muang peraja, anak kecil nego, "Pak, pakai apa ya?" "Oh, pakai makan dak jin tu." "Apa lah Pak?" "Paku." "Apa lagi?" "Benang." Tiba-tiba anak yang dah, "Pak, tu tahun 2023, Pak, ni ada jin makan lagi." "Order tak McD, mudah tu, pakai Grab." Si terasa terpukul, tuan-tuan. Zaman kita dulu, yes. Zaman dulu, yes. Sekarang, macam ni. Jadi otak tu berkembang. Agama, tuan-tuan, secara umum saya nak madah, agama itu kalau amalan-amalan macam pelik, macam bodoh je rupanya, macam kurang cerdik je rupanya, itu bukan Islam. Bukan Islam, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan belajar je, jin, syaitan tu makhluk yang ada daging zik kita. Sadar. Daripada ujung anak api, daripada cahaya, daripada api. Kan? Macam ni atau makhluk yang tidak ada jasad itu boleh makan benda-benda macam tu. Mungkin kita belajar dalam bab akidah, jin makanannya apa? Asap. Okey. Jadi setiap kali ujian yang sama menimpa manusia-manusia berada pada zaman ini, mereka akan tertanya-tanya zamannya. Saya ada informasi nak. Apa sebenarnya berlaku? Kenapa semua ini boleh berlaku? Dan bagaimana ia boleh berlaku? Zaman itu. Dan pelbagai lagi persoalan yang kemudian mereka akan jumpa jawapan, atau paling nisip pun mereka akan cuba untuk create, untuk mencipta jawapan-jawapan berasaskan sangkaan, berasaskan pengalaman dan ta'akul akal. Zaman itu, tuan-tuan. So, saya kata tadi, kita tu ada perkembangan. Zaman makin berkembang. Islam itu memandu, bukan merosakkan. Jadi atas desakan dan sebagainya, maka umat Islam, umat manusia ketika itu coba untuk create, untuk mencipta suatu jawapan menurut logik pada saat itu. Maka muncullah konsep percaya bahawa setiap kejadian dan makhluk alam ini ada semangat. Biasa kita aku semangat nak. Kau tu dah hilang semangat itu. Benar-benar macam ni. Kita tidak sedar kita mewarisinya. Dan kalau tuan-tuan tanggal dalam cerita Piramli, Pendekar Bujang Lapuk, 1959. Apa kata sidaknya bila gurunya nyuruh belajar silat? Setiap seorang membak nak, "Hai mambang tanah, mambang api, mambang angin. Mambang berasal dari gunung si Mambang. Berdampinglah denganku wahai si Mambang. Hanya itulah pesanku Mambang." Nampak lucu nak? Tapi itu adalah sesuatu yang menjadi amalan masyarakat. Mula-mula kita fikir, macam lucu, tapi itulah kepercayaan kita. Yang berbeza mengikut tempat dan daerah.
Nak. Mun di sebelah muka, sebelah belah Melano pesta kaul. Nak. Mun sebelah sini lagi saya pernah dengar. Sebab saya tu orang belah hulu, lain sikitnya pun kepercayaan. Ada sikit mandi selemon. Macam-macam. Semua benda tu kita yang sama tuan-tuan. Si mau hidup terganggu. Si mau tahun tadi kelaparannya tadi berterusan. Si mau apa yang ditanam tidak menjadi. Jadi konsep mambang yang ada pada cerita Peramli tadi memang wujud lama sebelum konsep agama muncul di alam Melayu. Okay. Benda yang biasa kita dengar juga nak. Saya bila dah masuk belajar, masuk cerita mufti, biasa kita dengar tu sikit amalan khurafat kita lah. Bila orang nanggap benda pelik-pelik, selisih malaikat 44. Saya puas je cari ni tujuh malaikat 44 tu. Buka kitab hadis, buka kitab fiqah, buka kitab akidah ni tujuh nak 44 dah. Tapi selalu si dia dengar. Selalu. Jadi anak kita yang di sekolah, universiti, hatta yang belajar agama pun tersebut juga. Kau jangan cemia pun. Selisih malaikat 44. Nah. Pasti ada. Dan kadang-kadang benda ini berlaku bila ia telah di-brandingkan dengan Islam. Okay, macam buang pelajar nak. Mungkin dulu buang aja. Kena itu yang mula dengan baca doa. Tengok ustaz dulu. Imam kau baca doa dulu. Sambil buang. Sambil selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Tikam. Tapi benda ya benda syirik. Kan syirik ustaz. Imam baca doa apa? Tak pernah dengar sih orang Iban macam Quran yang bukan Islam. Bomoh. Ada. Mbak adik saya terlibat dalam ru'yah syariah di Miri. Orang yang kena ru'yah tu termasuk dah Iban lah yang kena ganggu tu datang ngembak video macam Quran dalam erti penghinaan tuan. Dimanipulat supaya jin dia datang. Kita bukan berada dalam dunia tu. Walaupun saya ustaz, saya bukan pakar dalam bidang, tapi adik saya duduk dalam bidang tu. Jadi selalu berlaku perbincangan lah. Pengalamannya, berjumpa dengan bomoh, amalan-amalan khurafat. Mungkin kita pergi di area Sibo, ada isu. Tak minta maaf kita pun batang di Sibo konon nak kuat, dibalut, dibungkus dengan air Quran. Sigilah kerja Laku di Miri, sebuah kedai macam Al-Quran, tapi jual wafak secara terbuka, tuan-tuan. Dengar cerita kata jual dagang jin. Jin dijual beli, bisnes. Okay, berlaku. Jadi, perkara ini berlaku lama, tuan-tuan. Semangat 4 unsur tuan-tuan ada. Tanah, air, api, angin. Dan dalam adik-beradik kita, disebutnya lah, bila nak kahwin kau anak bapa, anak sulung. Oh, kau tu tanah. Siapa tunang kau tu? Oh, itu api. Boleh. Tua, tanah, jumpa dengan tu boleh tak? Semua, kefahamannya wujud. Tuan pernah kita dengan orang bertengkar. Si boleh kahwin, itu tanah. Itu api kelak. Kerin kelak. Si dua tu, si apa satu. Silap-silap si dapat anak. Kepercayaan tu ada saya tuan-tuan? Ada. Orang kita kelakar barang macam tu. Dan dalam kefahaman orang-orang kita dahulu, semangat dan mambang ataupun bahasa kita semandin. Tidak boleh dibiarkan marah. Mereka akan mengamuk dan akan memberi satu musibah kepada manusia. Maka jadilah bencana alam. Contoh pasal je waktu kes tsunami di sebelah tanah Jawa. Tahu apa yang berlaku? Sidak molah temah sepanjang pantai, tuan-tuan. Bukan orang biasa nak berserban-serban, berjubah-jubah turun ke pantai. Malah benda nak mengelakkan tsunami. Makin besar tsunami jadi. Makin datang balak. Jadi kepercayaan ini mula berkembang. Percaya dengan mambang, semangat dan sebagainya ini mula berkembang. Dan kepercayaan ini semakin subur dan menjadi jawapan kepada persoalan-persoalan sebelumnya.
Siapakah dan apakah di sebalik ujian-ujian besar, khususnya 5 ujian besar yang Allah sudah tetapkan kepada manusia sepanjang zaman. Jadi, ironinya, sehingga zaman alam Melayu sudah Islam pun amalan itu masih melekat sebagai amalan malah kepercayaan orang-orang Melayu. Tuan-tuan, Islam datang tidak menghancurkan budaya. Tidak. Mana-mana yang bertentangan dengan akidah kita akan sekat. Tetapi kalau mana-mana adat yang tidak bertentangan, macam kita tu nak bila mudah nak berjarah, hormat, it's okay, diteruskan. Tapi ke mana-mana yang bertentangan, kita akan sekat. Kena perlu disekat. Akidah, tuan-tuan, perlu dijaga. Dikatakan bila, tu biasa dengar lah, nak masuk hutan, pokok dan sebagainya. Minta maaf tu, cucuk nak lalu. Bila kita asyik badan macam ya, apa kata orang yang biasa? Kau jangan macam-macam. Aku tu dah 20 tahun main dalam hutan tu. Kau tu gig baru. Macam-macam. Kita pun takut juga. Sama ke laut. Sebelum pergi laut, apa perlu dipolah? Tu adalah upacaranya. Nah, ditepung tawa lah. Disembelih manuk dekat. Atau ada je. Mungkin kita perasan orang kita bila tuan-tuan pernah nanggas, orang nak nurun perahu ke sungai. Perahu bawa dipolah. Apa dipolahnya? Macam tuan-tuan. Dan benda tu masih berlaku. Cuma kaedahnya nampak Islam lah. Nampak Islam sikit. Tapi ia tetap haram. Ia tetap benda yang bukan datang daripada agama kita. Oleh demikian zaman tersebut para sarjana menyebut sebagai zaman tersebut disebut sebagai anime ataupun animisme kartun. Animisme. Kalau tuan-tuan buka dalam kamus-kamus dewan, animisme bermaksud kepercayaan bahawa setiap benda, animisme bermaksud kepercayaan setiap benda, batu, kayu dan lain-lain mempunyai semangat, mempunyai roh. Mungkin kita nanggal dalam tulisan-tulisan orientalis, mereka sebut sebagai spirit. Pernah dengar spirit coin? Engkau shilling sia, suruh yang bergerak. Saya. Ya semua mainan iblis, tuan-tuan. Dan kita lihat ketika orang barat mula menjajah kita, yang dia hantar, tuan-tuan, adalah bukan orang bodoh-bodoh. Sarjana-sarjana yang kita sebut sebagai orientalis. Menjajah dalam masa yang sama mengkaji budaya. Tuan-tuan boleh bayang, tidak menjajah kita ratusan tahun. Bukan 2-3 tahun, ratusan tahun, ribuan tahun. Orang-orang putih tu jajah kita macam ni. Dan bilanya pergi menjajah kita, nya dapat info tentang sosiologi orang-orang Melayu ketika itu, dan maklumat-maklumat dibawa pulang. Dan ketika dulu memang ada orang kita dihantar belajar mengambil pengajian Islam di Oxford, ada. Dan ketika itu guru-gurunya siapa? Orientalis. Dan kena berlaku macam mana, tuan-tuan, supaya kita terus berada dalam kesesatan. Sehingga lahirlah ulama-ulama mutaakhir yang terkemudian yang berani untuk mengkritik dan sebagainya. Kritik, dibongkar apa yang diajar, kearifan dan kebijaksanaan khazanah-khazanah kita yang sekarang boleh cuba untuk membetulkan kefahaman-kefahaman yang silap. Jadi kita balik kepada perbahasan kita di atas. Kita fikirkan macam ni hal dengan doktrin yang zaman pagan tadi, selepas kemasukan agama dua terawal sebelum Islam, Hindu dan Buddha. Jadi jika animisme lahir daripada pengalaman dan kearifan orang tempatan melalui pengalaman hidup mereka, agama Hindu, Islam dan Buddha tidak begitu. Sebab setiap agama tu ada ngebak doktrinnya pun. Kalau tuan-tuan perasan, apa yang kita warisi semua secara penyampaian mulut ke mulut. Tidak ada tulisan ataupun doktrin macam setiap agama. Semua agama tu datang dengan doktrin dan jawapan kepada persoalan kehidupan manusia. Tuan-tuan lihat dalam Al-Quran. Saya dah sebut tuan-tuan sebelum tu,
Dalam surah Al-Fajr, bila Allah sebut, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayatu. Ayat 2 sebelum cerita tentang manusia yang Allah tunjukkan neraka. Ketika itu manusia itu mengatakan apa? Alangkah bergunanya kalau saat ini peringatan ini untuk aku. Tapi sesungguhnya peringatan saat itu sudah tidak berguna. Dan Allah menyebut dalam ayat tersebut, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kalaulah di saat ini ada amalan-amalanku dahulu. Jadi saya nak madah betapa ayat ini memberi panduan dalam kehidupan kita. Kita kerja tuan-tuan, kerja kita suka kerja di posting di Kuching. Itu saya dah 3 hari saya terlibat dengan temuruga pegawai-pegawai Halil Islam. Yang atas soalan-soalannya kawan nanya, kita tu pergi bujang, macam ni mau dihantar ke Kapit. Kapit juga sebutnya tuan-tuan. Macam ni kalau dihantar ke Limbang. Okay. Jadi, nak madah betapa tahun tadi, ujian. Bila kita diuji, okey, kita beri laluan azan, lepas tu kita sambung lagi sikit. Astagfirullahaladzim. Tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, saya minta lagi 5 minit untuk saya habiskan dan simpulkan. Kalau saya tangguh ataupun stop situ akan bergantung. Okey, saya pendek ringkaskan. Jadi zaman animisme tu nyaksi berhenti saja, datang Hindu dan Hindu datang dengan kepercayaan dewa. Dewa baik dan dewa jahat. Dan kita tahu agama Hindu tu nya ada berhalanya untuk disembah. Dewa-dewa baik dipuja. Benda tu senang cerita lah. Tonton buka cerita Tamil kah? Cerita Hindustan kah? Nak ada. Saya sebelum sebutlah memang wujud nak. Lepas dewa-dewa jahat dipuja. Dewa baik dipuja untuk memberi kebaikan. Dewa jahat dipuja agar tidak mendatangkan musibah, bencana. Okey? Okey. Setelah ini pada upacara pemujaan, timbul lagi amalan-amalan dalam hidup yang melakukan korban. Maka kita assimilate. Orang Melayu tu nya kreatif. Nya assimilate agama, kepercayaan agama dalam kehidupannya. Orang kita dulu pernah ingat, nak mula jambatan, semah. Di Kapit dan bila berlaku ke macam tu, bingung orang, anak-anak hilang dan sebagainya. Upacara atau orang tadi sembah. Korban. Okey. Habis Hindu, maka datanglah Islam. Islam tu saya perlu clear segala sejarah, saya cuma nak nyebut. Menariknya, bila Islam datang, Islam tidak membuang doktrin percaya kepada alam dan percaya kepada gaib. Sebaliknya, rukun iman semuanya bersifat perlu percaya kepada gaib. Sebab Islam tu datangnya si menentang naluri manusia. Sebab kalau tuan-tuan belajar baca tafsir, baca Quran, tuan-tuan rasa kena lah aku baca tu bila dengar tafsirnya tersentuh, rasa nyaman je rasa. Bila kita ala bizikri illahi tatmainul qulub. Qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik. Bila kita berzikir rasa tenang hati sebab yang turun memang untuk manusia. Okay. Namun Islam memberi penjelasan hakikat yang ni patut diimani, yang boleh memberi manfaat dan yang mana satu tidak perlu diimani kerana ia boleh memberi mudarat. Dan kita tidak menafikan kisah iblis, syaitan dan jin. Tapi perkara gaib mana yang boleh mendatangkan manfaat? Percaya dengan hantu ke percaya dengan malaikat? Bila percaya dengan hantu, tengah-tengah. Tapi kedua pun takut dengan hantu juga. Tapi trend tentang takut dengan dosa, takut dengan malaikat di doktrin kau menyebabkan dosa sebab apa? Kita lebih takut lagi hantu berbanding dengan dosa kita. Lebih takut lagi hantu berbanding dengan catatan aman di sebelah tu. Sedangkan kalau kita lihat cerita-cerita akhirat, Masya Allah. Sangat menakutkan. Itu perbezaannya. Sebab kita ditrain daripada bila? Daripada kecil. Asal ke dapur je, air bebek membuk dapur, petang peti, ditrain. Sampai melekat, sampai ketua. Tapi kita si train yang, hati-hati, bapak nasi nampak, Allah nampak. Catatan amal kiri kanannya, saya akan dapat dipadam. Kalau kita train hari-hari, tuan-tuan, lekat. Okey.
Dan Islam tu nyasik datang untuk membantutkan naluri manusia. Tetapi dipandunya dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Sebab kita nanggah, sebagian orang barat yang mencari kebenaran, yang coba cari kebenaran dalam agama Kristian, nya si jumpa. Tapi bila nya jumpa Islam, nya rasa, ya Allah, yang ada. Nya rasa, itulah yang dicari yang selama tu. Sama yang orang Jepun. Nak yang mencari kebenaran. Tetapi bila nya si jumpa, bila nya jumpa Islam, nya rasa, ya Allah. Nya rasa seronok, tuan-tuan. Okay? Dan kita tahu, bila cerita tentang perkara-perkara gaib, tidak ada siapa pun yang mengetahui melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dialah secara mutlak yang tahu segala benda gaib. Kita belajar, tuan-tuan. Iblis tu, jin tu, pembulak nombor 1. Padahnya 1000, sigit belum tentu yang kita boleh percaya. Tapi yang peliknya, yang berita sampai melalui lisan-lisan bomoh, kita percaya. Kita mudah percaya. Yang datang dengan sihir dan sebagainya. Jadi, poin yang saya nak sampaikan adalah akidah tauhid adalah paksi yang mutlak untuk membezakan Islam dan selain daripada Islam. Ya, balik pada sihat, tuan-tuan. Kita belajar akidah bukan semata-mata kita hafal. Tapi kita belajar akidah, kita boleh membezakan mana satu akidah yang betul, mana satu akidah yang batil. Ya, kita mau objektif. Bukan sekadar habis kitab tu, okey, aku telah berakidah. Aku hafal sifat 20, aku telah berakidah. Tapi masih lagi percaya dengan syirik, khurafat syirik. Kita kena ingat, bila kita mengucap 2 kalimah syahadah, mengesahkan Allah itu, tuan-tuan, hanya akan sempurna dengan mengesahkan Allah itu hanya akan sempurna bila kita melaksanakan semua tuntutan dalam masa yang sama, tidak melakukan hal-hal sebaliknya yang boleh merosakkan serta membatalkan akidah. Okey, poin terakhir, tuan-tuan. Jadi kenapa sekarang masih lagi berlaku amalan-amalan sebegini? Kerana pegangan akidah yang korup. Pegangan akidah yang ada kecacatan padanya. Sebab kita dengar kena tu ada servis nak. Kita dengar lagi lucu itulah servis bomoh, pawang sebagainya. Pakai online gitu, pakai Zoom. Kawan di Sabah, pesakit di Migi, di Kuching. Sistem teknologi ya. Boleh berlaku macam ni. Pun orang kita percaya. Yang paling kita kesian, tuan-tuan, orang kita percaya tu. Contohlah kawan tu memang sakit. Memang sakit. Kanser lah. Tapi kita ada, oh tu jin tu. Kawan yang sepatutnya dirawat ke hospital. Mungkin 5-6 ribu di peringkat awal kerana masih stage 1. Tapi kerana percaya dengan bahasa orang kita tu orang pandai, 5-6-10 ribu, last mati, tuan-tuan. Berlaku lah, bukan si berlaku, benda tu berlaku. Sebab ya, geng-geng yang berubat secara ruqyah, soalan pertama ada jumpa doktor lom. Kadang-kadang penimpalak je pun. Tapi tu mesti kerja jin. Malah jin. Sikit-sikit jin. Sakit perut pun jin. Sedangkan kawan belum makan memang sakit perut. Ada setengah orang tu sikit-sikit jin. Sikit-sikit setan. Sikit-sikit iblis. Orang kita. Sebabnya dah dia train macam ya. Jadi, yang terakhir, tuan-tuan. Selepas Islam datang, sepatutnya hal sedemikian dihapuskan. Kerana jelas bercanggah dengan konsep akidah tauhid. Namun, dasar kreativiti orang Melayu, mereka mengasosiatkan kepercayaan dan amalan yang berkaitan dengan Islam sehingga dilihat tidak bercanggah dengan Islam. Macam seperti tadi doa lah, suruh ustaz lah, suruh orang yang pandai lah, nampak berkopiah sikit, okey. Jadi Islam mengajar kita bahawa alam gaib yang begitu pelbagai seperti alam malakut, sewaktu sekalian masih dalam bentuk roh, syurga dan sebagainya, maka benda-benda ini, tuan-tuan, hanya dapat diketahui melalui jalan agama. The only way, mungkin kita tak tahu alam tu salah cari, tuan. Agama adalah tempatnya. Bukan selain daripada ya. Jadi, Islam menetapkan sumber mutlak yang menjadi pintu masuk ke dalam alam gaib mestilah hanya Al-Quran dan Al-Hadis. Kerana keimanan kepada perkara gaibiat termasuk dalam
urusan akidah. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat membuka sedikit minda kita sebagai mukadimah kepada punca berlakunya khurafat walaupun di abad 20 tu dan masih lagi berlaku dalam keadaan kita dah sampai ke tahap moden, zaman dah maju dan kita adalah satu umat yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sama-sama kita berusaha untuk make sure kita pun akidah tu sentiasa dijaga. Al-Quran Allah sebut, Allah akan ubah, kita pun yang ubah, maka berusahalah sehingga kita mati dalam keadaan kita membawa satu pegangan akidah yang mantap dan mudah-mudahan ia akan membantu kita memudahkan urusan hisab di depan Allah Subhanahu Wa Taala kelak di akhirat insya-Allah. Jadi kita tutup dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian. Maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.